Hai, Assalamualaikum dan selamat malam kepada semua yang sedang menonton sesi Youth Talk bersama Majalah Merajuk pada malam ini. Jadi korang sempena dengan sambutan bulan kemerdekaan yang akan datang tak lama lagi kan. Kita beberapa hari lagi sebelum bulan Ogos dan juga Hari Malaysia yang akan tiba pada bulan September akan datang. So remaja pada tahun ini akan kembali membawakan kempen yang selalu kita bawa setiap tahun, which is saya Remaja Malaysia. Saya #Remaja Malaysia. Dan pada tahun ini pun tak berbeza pada tahun lepas, di mana kita ada menjemput beberapa orang personaliti remaja untuk bersama kita menceritakan tentang apa maksud menjadi seorang anak Malaysia bagi mereka ini. So pada tahun lepas, kalau korang perasan, kita ada 8 orang personaliti semuanya. Tapi pada tahun ini kita ada 6 orang yang baru dan juga menarik juga kisahnya untuk kita ceritakan pada semua orang. Antaranya termasuklah pelakon dan juga pengacara. Kita ada Han Hakim. Kita ada juga wakil Miss Universe 2020 Francisca Luhong James. Ada personality media sosial Matt Yun. Kita ada juga pelajar dan finalis Asia's Got Talent 2019 Yashwin Sarawanan dan juga naib juara pencarian hero remaja 2020 Umar Hisham. Tapi pada malam ini saya tak berkeseorangan sebenarnya sebab saya ditemani oleh rakan saya, editor pengurusan Majalah Remaja iaitu Fizrin Rahman. Hai Fizrin. Hello Faiz, hai. Okey, korang macam Faiz dah cerita tadi kan, kita dah menyambut bakal menyambut bulan kemerdekaan dan kita setiap tahun akan merayakan bulan ini dengan penuh kecintaan. Jadi tahun ni ada aktif bersama dengan Majalah Remaja dan juga Majalah Media Hiburan, Majalah Keluarga membawakan kempen Kita Malaysia. Yang mana Kita Malaysia inilah yang akan kita bawakan, orang kata kempen Saya Remaja Malaysia juga, untuk berkongsi kisah remaja-remaja di luar sana tentang kecintaan mereka terhadap Malaysia. Dan juga dalam kempen-kempen kita lakukan ni, kita akan menyediakan banyak pertandingan-pertandingan yang orang kata berguna, yang interesting, boleh disertai oleh pelajar-pelajar yang sedang orang kata PDPR sekarang ni, sedang belajar di rumah, sedang duduk di rumah, apa kata meluangkan masa bersama-sama dengan kita dalam kempen Saya Remaja Malaysia, kempen Kita Malaysia, untuk terus orang kata mengukuhkan jati diri kita sebagai rakyat Malaysia. Dan hari ini kita ada dengan kita, siapa Faiz? Kita ada Han Hakim dan juga Matt Yun. Halo. Hai guys. Hai. Halo everybody. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Sehat masing-masing Matt Yun dan Han. KP ni. Sehat, terima kasih. Okay, kita straight to the point je lah. Because kita ada sejam je masa untuk live ni. So mungkin Han ataupun Matt Yun boleh mula dulu. Boleh ceritakan sedikit tak tentang latar belakang korang berdua? Membesar di mana, orang kata bersekolah di mana dahulu? Boleh share dengan kita punya penonton hari ni. Han dulu? Matt Yun dulu, okay. Matt Yun dulu. Oh, saya dulu? Okay. Okay. Nama saya ialah Matt Yun. Saya berasal dari Kuala Lumpur. Okay, saya baru habis belajar dalam jurusan kejuruteraan elektrik, dekat UTHM, dan sekarang saya merupakan content creator lah for now. Dan saya punya kampung dekat Kelantan. Jadi saya boleh kecek Kelantan. Okay, Han pula? Okay, kalau macam Han pula, Han pun berasal daripada Kuala Lumpur, Malaysia. Kuala Lumpur. Tapi Han juga membesar dekat Kuching, Sarawak. Ya, betul. Lepas tu keluarga Han pula datang daripada etnik kita Melayu Melanau. Yes, kat sana. Okay, kita cerita sikit jugalah Faiz, kita pun nak mencapap juga hari ni kan. Macam saya kita kenalah ambil peluang untuk live ni kan. Macam saya dilahirkan di Kelantan tetapi membesar di Selangor. Kemudian pulang semula ke Kelantan, bersekolah di Negeri Sembilan, pulang semula ke Kelantan dan akhirnya sekarang ni membina hidup di Shah Alam, Selangor. Macam mana pula dengan Faiz? Masing-masing ada kisah di negeri yang berbeza, tapi macam kalau saya memang membesar dan dilahirkan di Kuala Lumpur. So kalau nak orang kata nak cari seorang individu yang memang pure Kuala Lumpur, saya lah tu. Okay, Faiz lah. Okay, saya rasa kita semua, sebab kita dah ada di sini hari ni, kita nak bincang sikit macam bagi Han sendiri, apa maksud Kita Malaysia bagi Han? Soalan tu sebenarnya besar jugalah. Tapi kalau Han nak menjawab kenapa kita Malaysia, Han rasa paling dekat sekali adalah dengan pandemik ni kot.
Disebabkan pandemik ni sebenarnya dia menunjukkan banyak kelebihan kita sebagai rakyat Malaysia yang kita patut bangga. Which is kalau dalam Han punya pendapat adalah semangat perpaduan kita lah, semangat kemasyarakatan kita sangat bagus. Sebab kalau dalam keadaan negara kita terdesak, kita yakin yang rakyat akan tolong another. You see? So it's good. Betul. Great. Mek Yun pula macam mana? Bagi saya setuju dengan apa yang Han kata. Okay. Orang kata walaupun sekarang ni kita punya negara dilanda dengan pandemik, okay, walaupun orang yang susah datang daripada pelbagai kaum, tapi kita masih tolong, tak kira kaum dan bangsa. Dan not just orang kata during this pandemic, even like during the normal times sebelum pandemic pun, yang percaya yang negara kita ni orang kata united lah, as macam terdiri daripada pelbagai kaum dan bangsa. And Okay, macam yang tadi Han dan juga Mek Yun dah ceritakan, kita katanya pelbagai kaum yang united apabila ada semangat ingin membantu antara satu sama lain kan di situ. Saya boleh simpulkan lah, macam remaja pula. Kita Malaysia ni sebenarnya adalah umpama rojak. So pelbagai etnisiti, kita ada pelbagai jenis kaum, agama dan juga bangsa yang duduk di satu tempat dalam keadaan yang sangat aman dan juga sangat berpadu lah, bersatu padu di situ. Saya nak ceritakan sikit tentang, mungkin bertanyakan kepada Han sikit lah. Macam Han kita tahu seorang pelakon dan juga pengacara kan. So selama Han bergelar seorang pelakon tu tentunya ada banyak watak-watak ya, ataupun genre drama berbeza yang Han pernah ambil dan juga berlakon. Ada tak antara watak yang bagi Han menceritakan kisah rakyat Malaysia ataupun masyarakat Malaysia itu sendiri yang paling terdetik? Okay, baik, right. Kalau untuk Han pula, setakat ni dalam Han punya kerjaya, Han belum lagi ada kesempatan untuk bawa cerita-cerita yang macam tu tau. Macam contoh kalau kita buat cerita politikal ke dan sebagainya. And insyaAllah one day Han harap Han ada peluang tu, tapi untuk describe Malaysia at its best, baru-baru ni Han ada buat cerita tentang Alif, which is budak-budak, lepas tu dia bercinta dan terlanjur dan sebagainya, maka dengan itu dia punya kehidupan tu susah lah. Kan, tapi kita pun bila kita keluar dan sebagainya, kemasyarakatan tu exist, dia ada, tapi kadang-kadang dia susah sebab kita tak tahu kita nak minta tolong dekat siapa, sebab perspektif tu. Lagi kalau kita berasal daripada kampung kan, kita rasa kita macam kita tak minta tolong orang pun kita segan tau. Jadi perkara-perkara macam tu masih wujud, and bila dalam keadaan pandemik ni kita dapat tengok rakyat-rakyat Malaysia banyak membantu each other, kita rasa macam ya Allah, Alhamdulillah, kita dalam negara yang sangat-sangat best. Okay, itu daripada Han. Daripada Mek Yun pula, kita sebenarnya tadi nak kecek Kelantan sebenarnya dengan Mek Yun ni. Baik, boleh kecek. Sebab saya daripada Kelantan. Lama tak kecek kampung, lama tak kecek Kelantan. Duduk rumah pun pada dia pak aja. Kecek gemar kat telefon je. Okey, kita kecek Kelantan. Untuk satu soalan ni, kita kecek Kelantan dengan Mek Yun. Nak tengok apa penonton kita faham ke tak? Sorry, macam krik-krik nanti kita krik-krik sikit. Krik-krik tahan. Learn something new, okay? Okey, macam kita kecek tadi Mek Yun, kita kongsi tadi bahawa kalau kita duduk di Kelantan ni, kita kecek sebuah bahasa. Orang India ke, orang Cina ke, kecek bahasa Kelantan tu pakaian apa orang kata? Pakaian semua orang, kalau pakai kain batik, orang Cina bukan pakai kain batik, orang pakai batik kalau makan, walaupun makanan itu makanan Cina ke, makanan India ke, Budu. Mesti ada budu. Kalau orang masa orang, ni makanan Cina tapi ada budu, cicah budu. Bagi Mek Yun pula, orang kata macam Mek Yun duduk Kelantan, dan Mek Yun juga terkenal moga Mek Yun ni kekal dengan jati diri sebagai orang yang kecek Kelantan. Lepas tu benda tu jadi surprise lah ke semua orang kan. So boleh Mek Yun cerita sikit tak tentang Mek Yun punya pengalaman di Kelantan dan kegembiraan Mek Yun mengekalkan jati diri Mek Yun sebagai orang kata gadis Kelantan. Sorry, gapo dia hot last kali saya tak dengar. Dia macam start. Tak dengar. Lain. Gapo dia? Sorry. Orang kata macam kegembiraan Mek Yun untuk kekalkan jati diri sebagai
gadis Kelantan tu, Mek Yu tak malu nak kata Kelantan. Jalah. What's the best tentang Kelantan tu sebenarnya dan tentang mengekalkan jati diri kita? Okey, bagi saya lah, walaupun saya dibesarkan di Kuala Lumpur, kan saya lahir dekat Kuala Lumpur, tapi mak ayah saya Kelantan. Jadi bagi saya bangga lah jadi jadi anak kata anak jati. Anak jati Kelantan. Anak jati Kelantan. Sebab Kelantan ni dia unik sikit. Okey, dekat negeri tu tak kira bangsa yang agama ke apa, memang semua orang kecek Kelantan. Dia tak cara lah demo ni orang Melayu ke Cina ke India ke memang berlaku kecek Kelantan. Lepas tu bagi saya, sebab saya saya masih kekal saya punya asal usul kan sebagai anak jati orang Kelantan. Sebab ke mak ayah saya Kelantan. Jadi saya fikir orang Kelantan ni dialek dia memang unik lah. Dia memang something macam kita patut jadi bangga lah kalau kita dari Kelantan. Kalau kecek Kelantan sebab dia memang sangat unik dari segi pakaian, dari segi pemakanan, dari segi dialek dia. Memang kita patut rasa bangga. Kalau kita tengok apa macam orang di Facebook kan, saya Cina ke, saya India Kelantan, tak ada orang pun tulis bahasa Inggeris ke, tulis bahasa Kuala Lumpur. Semua orang kecek bahasa Kelantan. Jalan. Saya tu bahasa Kelantan. Okey, now kita bercakap bahasa kebangsaan kita balik. Boleh. Macam tengok Han dengan Faiz macam dah sengih-sengih tu. Kena ada subtitle kat bawah. Tapi boleh faham apa penjelasan Mek Yun tadi. Apa Han? Tapi tak apa, boleh faham kita orang. Okey. Okay, saya rasa kan walaupun kita bukan Kelantan kan, Kelantanis, tapi kita sebenarnya sebabkan kawan kita selalu bercakap Kelantan sesama mereka, bercakap Pantai Timur, bahasa Pantai Timur tu, kita sendiri senang untuk menerima dan masuk apa benda masuk-masuk perkataan tu. Saya rasa itu adalah satu keunikan di Malaysia ni, di mana walaupun kita tak berasal pada sesebuah negeri tu, tapi sangat senang untuk kita accept ataupun adapt dengan mereka punya budaya dan juga keunikan negeri masing-masing. Betul. Kalau macam Han sendiri, kalau Mek Yun dengan bahasa Kelantannya, kalau Han ada darah Sarawak di situ, adakah Han fasih sikit berbahasa dialek Sarawak tu? Of course lah, kami pandai kelakar Sarawak, kami orang sini. Of course. Kita takkan hilang, okey. Tapi apa yang saya boleh cakap kalau serba sedikit pasal Sarawak kan, sebab Han akan cerita based on kita sendiri punya experience, betul tak? Sebab kita pun, my mom yang orang sana, kita still datang sini, tapi kita membesar dekat sana. Apa yang Han boleh rasa adalah unity tu. Dekat sana tu is very strong. Sebab kita datang dari pelbagai etnik yang berbeza, walaupun dan agama juga, tapi kita dapat tengok semua orang bersatu tau. Walaupun dalam keadaan yang berbeza, kita ada Iban ke, Dayak ke, and then ada pelbagai etnik, tapi still, kita Sarawakian. Kita datang daripada tempat yang sama and kita breakfast sama-sama, and situasi tu dia macam dia warms your heart tau. Kita tengok macam wow, nice. Perpaduan di Malaysia macam ni. Indah lah. Kalau di Sarawak tu Han berasal dari Kuching? Ya, betul. Han berasal daripada Kuching. Macam berbeza dengan saya daripada KL, tetapi kalian semua daripada negeri yang berbeza, Kelantan dan juga Sarawak. Bila kita dilanda oleh pandemik COVID-19 ni kan, kita memang disekatlah daripada pulang ke kampung, berjumpa dengan rakan-rakan dan keluarga di sana kan. Bagaimana kalian sendiri adapt dengan tidak boleh balik ke kampung itu, menjadikan Kuala Lumpur tu sebagai kira rumah pertama dah sekarang, bukan rumah kedua dah. Macam Han sendiri. Okey, kalau macam Han pula kan, sejujurnya Han dah 3 tahun tak balik. Han dah lama. Dah lama sangat. Dah lama sebab kita pun disebabkan dengan kerja dan masa kan, jadi kita tak ada kesempatan untuk kita balik ke kampung and also untuk kita melawat kita punya saudara mara dekat sana. Tapi apa yang Han boleh cakap, sebab kita sebagai rakyat Malaysia, kita ada tanggungjawab. Sebab kita pun semua orang nak keluar, semua orang nak pergi jumpa keluarga, semua nak ziarah dan sebagainya. Tapi dah kita tak ada rezeki kan untuk kebaikan bersama. Jadi maka dengan itu kita akur lah. Kita akur je, kita ikut je untuk kebaikan bersama. Itu je cara kita adapt. Plus home
adalah di mana keluarga kita and orang tersayang tu ada. And Alhamdulillah Han dikelilingi orang yang tersayang and I feel at home. Mek Yun pula rindu ke dengan Kelantan? Oh, saya pun dah lama sebenarnya tak balik Kelantan. Memang rindu sangat-sangat lah. Saya rasa dah beberapa tahun lah. Patutnya balik untuk tahun baru Cina tahun lepas. Tapi nasib baik baru nak beli flight ticket, tiba-tiba tak boleh balik lockdown. Jadi memang saya rindulah balik Kelantan sebab dia, bagi saya kalau balik Kelantan tu dia adalah satu vibe yang sangat lain berbanding dengan dekat Kuala Lumpur ni. Jadi dekat situ memang best lah. Makanan memang saya pergi situ memang saya cari makan je and balik kampung. Sedap makan. Oh, sedap makan. Sedap kalau kelik Kelantan kena cari makan. Budu macam memang. Budu mesti ada. Nasi daging, nasi kabu mesti kena. Nasi daging, nasi kabu. Macam dah nasi tupai. Oh, jolah. Nasi tupai tu sedap. Tahu nasi tak? Tupai. Orang tahu tak apa tu nasi tupai? Bukan daging tupai kan? Bukan. Nasi tumpang tu dia bentuk kon. Dalam tu macam ada dia letak telur dadah, dia letak udang. Dia jadikan bentuk kon. So it's like a very, satu orang kata apa, presentation sangat cantik. Dia macam seni tau makan benda tu. Sebab dia dalam bentuk kon. So memang kalau balik Kelantan memang akan cari benda tu. Faiz, kita ada VT kan kita nak tunjuk? Yes, sebelum kita meneruskan dengan soalan-soalan lagi untuk Mek Yun dan juga Han. Kita sebenarnya ada satu bingkisan kompilasi selebriti yang menyokong kempen Kita Malaysia dan juga Saya Remaja Malaysia pada kali ini. So, tanpa kita lengahkan masa, kita tengok dulu siapa yang terpilih pada tahun ini dan apa yang mereka ingin ceritakan tentang Kita Malaysia. Kita Malaysia bagi saya bermaksud sebuah negara yang mempunyai rakyat yang sangat prihatin. Kita Malaysia itu adalah family. Kebanggaan duduk dalam satu negara dengan pelbagai kaum, bersatu padu, sentiasa memberi sokongan di antara satu sama lain. Masyarakat yang tinggi nilai sopannya. kita boleh bersatu padu, kita boleh bersama-sama, sentiasa bersyukur dan bangga kerana Malaysia aman, harmoni, sejahtera. I see a lot of people donating to those in need and helping out at vaccination centres. Penuh warna, it's so amazing. Kita kenalah bersatu padu lagi-lagi dalam keadaan pandemik sekarang ni. Sama-samalah kita ni Jaga SOP tau, jangan degil-degil. Spread love and positivity. Selamat Hari Merdeka. untuk tanah tumpahnya darahku. Malaysia akan menang. Kita jaga kita. Okey, tu dia. Tapi sebenarnya kita ada banyak dan ramai lagi selebriti-selebriti lain yang mana video ni kami akan keluarkan kembali pada 1 Ogos nanti bersama dengan pilihan-pilihan selebriti kita yang telah bekerjasama, telah orang kata meluahkan perasaan mereka tentang kita Malaysia. So Faiz, next apa kita ada untuk personality kita dua orang ni? Sebenarnya kalau korang tertanya kan mana Han dan juga Mek Yun tu, ada banyak, macam Ayin cakap tadi, ada ramai lagi personality dan kita akan keluarkan video mereka satu persatu sepanjang bulan Ogos nanti. So korang kena nantikan update pada Majalah Remaja di social media. Tapi sebelum tu, macam tadi saya ada dengar sikit-sikit lah tentang pemahaman mereka tentang kita Malaysia ni kan. Masing-masing ada orang kata maksud masing-masing, pandangan masing-masing yang menarik dan unik. Mereka mengatakan Malaysia ni tak sama dengan negara-negara yang lain. Kalau bagi Han dan juga Mek Yun sendiri, apa yang menjadikan Malaysia tu unik bagi kalian? Is it food? Adakah makanan? Lokasinya? Bahasanya? Apa yang menjadikan dia unik yang macam kalau pergi negara luar memang tak jumpa dah? Kalau Han sendiri, apa? Okay, kalau untuk Han ada banyak lah. Tapi first kita kena sentuh makanan lah. Kita kena admit yang Malaysia ada pelbagai jenis makanan dan semua sedap. And kita boleh dapat macam-macam, even though makanan luar negara pun still sedap juga. Dan kita ada diversity dekat situ lah. And also kalau next point is I would say rakyatnya sendirilah. Kesopanan dan kesusilaan tu kita represent it very well. Contoh kalau kita nampak turis daripada luar pun, kita mampu handle situasi tu. Kita mampu, kat sini ada port yang baik, kat sini ada sini. Kita, interaksi kita bagus. Kita punya kesopanan tu bagus kat situ. Bagi saya, bagi Mek Yun pula.
Okay, bagi Mek Yun pula, yes, for me also the first thing ialah makanan. Okay, makanan, bagi Mek Yun, makanan Malaysia ni macam susah nak jumpa. Orang kata macam very unique compared to other countries kan. And bagi Mek Yun rasa macam makanan ni dia unite everyone. Contohnya macam nasi lemak. Okay, nasi lemak kita boleh duduk makan nasi lemak with pelbagai bangsa dekat satu meja dengan tertarik. Ya. And besides that, pakaian juga. Pakaian tak kira kita, bagi Mek Yun apa yang Mek Yun rasa sangat terharu dan bangga dengan negara kita ialah dia tak kira bangsa, kita boleh pakai je pakaian tradisional kaum lain. Ya, like macam Mek Yun, Mek Yun tak kisah pakai baju kurung ke, pakai baju sari ke, pakai baju kaum dari Sabah Sarawak. Yeah, so that is something that makes Malaysia is very unique bagi Mek Yun. Itulah, saya rasa kalau kaum Asian ni berbanding dengan negara-negara barat kan, kalau kita memakai pakaian ataupun aksesori daripada kaum lain, mereka mungkin akan menganggapnya sebagai apa orang kata mencuri idea ataupun mencuri budaya orang lain. Tetapi di Malaysia kita sebenarnya boleh menerima. Kalau seorang gadis Cina seperti Mek Yun memakai baju Melayu, kita bangga dan juga kita gembira bila tengok dia meraihkan budaya masing-masing. Saya rasa itu antara keunikan yang kita ada dekat Malaysia ni. Saya pun sebenarnya tengah tengok komen-komen di Facebook. Ramai yang ada juga memberikan komen mengatakan, oh dah lama tak tengok Han di social media. So betul, mereka gembira tengok Han live malam ini. Ya, betul. Dan juga ada yang terkejut dengan Mek Yun yang belajar dalam bidang engineering. Oh ya. Mungkin tak ramai tahu tu. Dia orang expect Mek Yun belajar apa? Tak kira dia orang balik. Tak, mungkin pelajar engineering cantik macam ni. Mungkin mereka merasakan macam tu. Okay. Sebelum tu kita sebenarnya tadi dah bertanyakan juga di Instagram mengenai beberapa soalan yang mereka nak tanyakan kepada Han dan juga Mek Yun in particular, dan ini kita boleh anggap sebagai satu segmen rapid session lah, di mana korang saya akan bagikan soalan ataupun soalan ni dan korang hanya jawab dengan saya secara ringkas dan padat. Okay? Okay. So setiap soalan tu kita mulakan jawapan daripada Han and then kemudian Mek Yun. Boleh? Okay, boleh. Alright, ini bukan daripada kami tau, ni daripada mereka sendiri. Okay, soalan pertamanya, apakah makanan kegemaran Malaysia korang? Han, nasi kerabu. Wow. Han walaupun Sarawakian, ya, tapi Han suka budu. I do not know why, Han tak tahu kenapa, tapi budu. Wow. Nice. Kena bodek Kelantan sebab ada dua orang Kelantan ni nak bodek kan? Itulah, nak bodek. Bukan. Memang betul, Han memang favourite sangat dengan nasi kerabu. Kalau kat college dulu, kat depan college tu memang itu je lah start kali tengah hari makan. Oh, so nice. Mek Yun? Bagi Mek Yun banyak nak start mana. Okay. So je Mek Yun, so je. Okay. Mek Yun suka, of course, masak makanan Kelantan. Mek Yun suka nasi dagang. Yes, nasi dagang dengan ikan tongkol, tapi Kelantan panggil nasi daging dengan ikan air. Ikan air. Sedapnya. Itu makanan, antara makanan favourite Mek Yun lah, yang macam pagi-pagi dalam satu minggu maybe like 2 to 3 times kena beli nasi dagang makan dengan family. Okay, Ain, awak sebagai orang Kelantan, dua-dua makanan Kelantan tadi. So, nasi daging ke nasi kerabu? Nasi daging ke nasi kerabu? Berahi belakang, tapi awak balik berahi makan ikan rebus dengan budu. Penting sekali. Itu yang my mom akan buat tau. Kalau dia tahu I nak balik, dia akan buat ikan rebus dengan budu. Tu je. Simple. Because cakap makanan lain I dah makan dekat luar. I want tok durian dengan ikan rebus. Sedapnya. That's my food. Kelantan food. Tak pernah try benda tu. So I kena try bila pergi Kelantan nanti. Kena try. You kena try. Wajib. So Faiz, orang Kuala Lumpur makan apa pula? Makanan kegemaran dia? Saya orang Subang. Dadak Subang. Malu cakap sini nanti. Tak nak lah. Nanti orang kecam saya. Cakap apa? Saya sebenarnya suka kain keropok leko. Tapi keropok leko saya kena particular sikit. Saya memang kena ikan. Saya tak boleh inti tepung. Saya kena inti ikan tu kena padat. Dari Terengganu punya keropok lah.
Saya tak payah sos pun tak apa. Saya makan keropok tu je cukup. Oh, I see. Okay. Soalan kedua untuk korang, kalau sekiranya lah selepas pandemik COVID-19 ni, korang boleh merentas negeri dan melancong di dalam negara, first place yang korang nak pergi selain kampung halaman? Mayun nak pergi ke Pulau Redang. Pernah ke sana ke Mek Yun? Saya tak pernah. Sebab tu saya nak pergi ke Pulau Redang. Bestnya pergi sana sekarang. Kan? Kalau Han pula? Cerating. Sebab ada good memories dekat situ. Makan dia pun sedap. Yang akan nak pergi surfing kat sana. Rupanya ada good memories. Alright, soalan ketiga ni. Kalau ada satu tempat makanan yang korang rasa kami patut cuba, macam secret place lah, yang korang selalu rasa dekat Kuala Lumpur sekarang, kat mana tu dan apa yang menarik di situ? Fikir sekejap. Tengah fikir. Banyak dah. Banyak sangat. Yang penting bukan fast food. Banana leaf dekat Subang kot. Kita semua boleh agree lah kot, banana leaf dekat Subang sangat-sangat sedap lah. Lepas tu kita pun it's very nice juga sebab kita dapat tengok pelbagai kaum juga kat sana kan. So yeah, I would say that. Kalau saya pergi banana leaf Subang boleh jumpa Han lah selalu kat situ. Tak juga. Saya suka makan kat rumah. Take away lah ni ya. Ya, take away. Mek Yun, mana saya? Secret place bagi Mek Yun, secret place. Okay, secret place tak kisahlah makanan Melayu ke. Makanan apa yang Mek Yun paling suka? Okay, Melayu ke China ke India ke Sarawak ke, which part yang you suka? Okay, ada satu dekat dengan Melawati. Okay, so dia jual nasi ayam. Okay, bagi Mek Yun macam sedap lah. Walaupun one thing, orang yang the owners yang jual nasi ayam tu ialah Chinese. Tapi everyone, even Malay ke Indian ke Chinese akan makan dekat kedai dia. Dia dekat food court je. Okay, orang akan macam tak perasan. Tapi it's called macam kami panggil nasi ayam uncle and auntie. So sedap lah kat situ. Like dia style macam Chinese punya chicken rice lah tapi halal. Faham? Alah, macam kita juga Faiz, nasi ayam kuih tiaw anti gemuk dekat FAM. Yes. Sangat sedap. Sangat legend. Anti Chinese. Dia buat kuih tiaw dia memang sedap lah, legend. Kuih tiaw goreng? Kuih tiaw goreng. Sedapnya. Sedap dekat FAM. Guys, saya tak makan lagi tahu. So korang buat kat saya. Malam-malam tu mau makan nasi lapar. Itulah, dah belum makan ni. Pick up. Ambil point order Grab sekarang. Alright. Soalan seterusnya, soalan keempat. Kalaulah kami boleh ke Kelantan dan Kuching Sarawak, mungkin korang nak bawa kami ke mana? Ada tak tempat-tempat yang mungkin tak ramai orang tahu, tempat yang cantik di sana? Okay, so kalau macam Han, kita akan, kalau kat Sarawak kalau macam Han jadi tour guide Han akan bawa korang pergi breakfast dekat satu kopitiam ni yang dia ada macam-macam gerai, korang nak makan apa-apa semua ada kat situ. Even makanan Chinese, pelbagai jenis makanan. Sebab itu macam culture pagi kot dekat Sarawak. So diorang ada pelbagai kedai yang macam food court. Okay, and then laksa Sarawak of course itu wajib. And petang-petang kita kena pergi makan ais kacang dekat Sweet Cup. Sedapnya ais kacang. Kalau panas ni kan sedap lah. All Rex, sedap. Kalau Mek Yun? Okay, bagi Mek Yun lah dekat Kelantan. Ada satu roti titap. Korang pernah try tak roti titap? Yes. Roti titap. Kedai apa? Kopitiam kita. Kopitiam kita, yes. Situ memang wajib pergilah kopitiam kita. And then Mek Yun akan bawa pergi Pasar Siti Khadijah. Pasar Siti Khadijah tu you nak beli kain sarung ke, nak beli wudu, nak beli keropok, semua ada kat situ. Pasar Siti Khadijah memang ada everything lah dekat situ.
Tapi bercakap tentang roti titap, sebenarnya saya berpeluang sebenarnya last year sebelum PKP bermula, yang first PKP tu, saya sempat ke Kelantan dan pada hari terakhir breakfast di kopitiam kita tu, memang ramai guys, ramai gila orang beratur. Kita pergi roti kopitiam kita? Ya. Saya pernah pergi sana sebab saya dengar ramai orang suka, orang macam kata pergilah sana nak cuba pelbagai jenis roti. Bukan roti je tau, tapi dia ada juga pelbagai makanan berlauk. Pada pagi-pagi pun ada juga. So kena pergi awal-awal pagi supaya korang tak payah beratur. Tapi yang paling best kan, yang pasar kopitiam kita, it's operated by Uncle Chinese. Yes. Betul kan Ayun? Tapi kita semua without prejudice, because kita tahu makanan yang disediakan halal dan memang kita berkumpul kat situ makan. Tak ada masalah, tak ada prejudice dan saya rasa benda tu menjadikan kita Malaysia. Yes, betul. Betul tak? Betul. Setuju. Bercakap tentang bila dah dengar diorang punya makanan negeri lah, tempat yang menarik di negeri diorang kan. I macam tertanya sebenarnya tentang diorang punya childhood memories. Yes. Macam mana you pula? You macam tertanya tak benda tu? Tertanya? Childhood memories korang. Okay. Especially tentang bila kita menyambut kemerdekaan. Sebab kan kalau kita kecil-kecil daripada sekolah, tadika semua kan, setiap tahun kita kena jadi, aku pernah jadi patung, aku pernah jadi maskot, I pernah jadi penari dekat sekolah untuk Hari Kebangsaan. So macam Han dengan Mek Yun, memori Hari Kebangsaan yang korang ingat dalam diri korang, apa yang korang pernah lakukanlah untuk sekolah ke, untuk wakil kampung ke, wakil taman ke, apa-apa cari korang. Tiba-tiba Hari Merdeka tu. Okay, bagi Mek Yun, masa Hari Kebangsaan dulu, Mek Yun pernah masuk pidato. Pertandingan pidato. Jadi selain daripada tu, masuk kawat lah. Memang selalulah masuk kawat. Selalu suruh macam ramai-ramai kawan kan, Indian, Chinese, Malay, everyone suruh masuk kawat. Biasanya Mek Yun pernah jadi mascot, bukan yang pegang apa yang macam pegang plakat. Pegang plakat. Yang macam kena wakil rumah sukan. Maknanya biasanya orang yang pegang plakat tu kena orang yang paling cantik tau selalunya. Yang paling comel sekali. Yang paling comel sekali sebenarnya. Sorry gurau-gurau ke Mek Yun je. Terima kasih. Kalau macam Han, banyak agak kalau sekolah rendah Han sertai pertandingan karangan. Kan dulu kan sekolah rendah kan karangan. Yes. Itulah terkejut juga menang. Sebab kat sekolah menang macam struggle nak belajar bahasa Melayu. Tapi bila dekat sekolah menengah Han join kawat lah masa dekat dataran dulu. Sebab sekolah dulu memang bagus kawat under KRS kan. Jadi kita dulu pun pernah botak lah. Lepas tu pergi kawat. Okay, bila Han sebut pasal essay tu kan, I rasa kita kena iklankan sikit lah kat sini Faiz. Bukanlah iklan, mewawarkan. Sepanjang bulan Ogos ni, Majalah Remaja sendiri dalam kempen Saya Remaja Malaysia, kempen kita Malaysia ni, kita akan melangsungkan pertandingan essay yang mana kita akan membahagikan pertandingan tu kepada 3 penyertaan, iaitu menengah rendah, menengah atas dan juga pra-universiti dan universiti. So pelajar-pelajar yang menonton video live kita ni, jangan lupa stay tune 1 Ogos nanti untuk kita umumkan apakah tema karangan tahun ni dan berapakah jumlah yang hadiah yang anda boleh menangi, sebab memang lumayan. I rasa Han boleh masuk lagi sebab dia baru usia berapa je, dia layak ke masuk tu. Masih fresh lah dia. Alright, boleh. Sebelum kita beralih ke beberapa soalan lagi yang menarik, sebenarnya saya nak bacakan komen-komen daripada Facebook. Bila kita bercakap tentang makanan tadi, ada yang wawarkan lah nasi kerabu daging bakar, sambal ikan lebih. Ada yang ada yang Nur Alia Natasha setuju dengan Ain, dia sukakan ikan rebus dengan pudu, favourite katanya. Wow. Kemudian apa ni, kejap ya. Ada yang juga katakan dia sukakan roti titap telur goyang yang macam Mek Yun cakap tadi. Dan ada juga yang suruh mencuba sige ike. Singgang kan? Singgang, ikan singgang.
Ikan singgang. Macam-macam makanan sebenarnya yang ada di Malaysia ni. Saya pun kadang-kadang kalau pergi ke food court ke macam Han cakap tadi tu memang rambang mata. Lepas tu meja tu penuh dengan makanan sebab tak tahu nak pilih satu. Betul. Kan? Alright. Kita tahu Ain, Mek Yun dan juga Han ini sangat popular juga di social media. Mereka mempunyai followers yang ramai. Apabila post something saja mesti ramai yang komen juga di situ. Jadi kita memang tak boleh lari lah. Sekarang memang zaman digital, zaman social media. Apa-apa yang kita postkan itu sentiasa menjadi perhatian orang, terutamanya apabila mereka mempunyai jumlah pengikut yang ramai seperti Han dan juga Mek Yun. Saya nak tanya kepada Han dan Mek Yun, kan macam mana kalian sebenarnya menggunakan social media itu untuk orang kata memperkasakan remaja, followers remaja korang lah especially, untuk positifkan mereka, bagaimana? Bagi saya, sebab saya baru habis belajar, jadi dan saya memperoleh banyak jugalah macam kejayaan daripada saya punya universiti. Jadi daripada situ konten saya ada juga yang di mana saya mengongsikan tips-tips belajar dan macam mana saya survive lah masa saya belajar dulu dekat universiti dan macam nak memperoleh awards ke kejayaan sewaktu di universiti. Dan sebab saya faham apa perasaan pelajar, sebab saya pun baru je habis belajar kan. Jadi dari situlah saya orang kata macam menasihatkan buat konten-konten yang lebih kepada menasihatkan para remaja dan juga memberikan mereka semangat lah, kata-kata semangat untuk orang kata jangan never give up lah, you know, bila buat apa-apa saja ya. Bagaimana Han? Han pula bagaimana? Kalau macam Han pula, Han menggunakan social media just untuk, you know, cara Han guna adalah untuk kita memberi sedikit banyak semangat lah. Betul tak? Sebab nak kita macam kalau boleh kita nak beri motivasi kepada seseorang ataupun so sedikit sebanyak kalau rasa-rasanya Han harap apa yang kita dapat, apa yang kita tunjuk dekat Instagram tu ataupun dekat social media sedikit sebanyak itu akan motivasikan orang. Sebab kadang-kadang susah juga kalau kita nak buat apa-apa dekat social media apa sebagai, you know, kita rasa macam kita perlu katakan sesuatu tau. Tapi kita takut sebab kita takut benda tu akan backfire kita. Sebab netizen ada ini masing-masing, betul. Jadi kalau untuk Han pula, Han gunakan social media, apa kata kita, you know, kita cleansekan segala negativity ni dan kita cuba gunakan social media kita untuk bantu orang. Betul. Agree with that. Terutamanya Ain, kita sekarang dalam zaman pandemik ni macam ramai yang mungkin rasa tertekan kan, especially mereka yang lebih muda pada kita semua, pelajar-pelajar sekolah menengah, pelajar di universiti di mana mereka perlu menjalani PDPR kan. Ada tak mungkin mungkin followers korang yang reach out ataupun bertanyakan kepada kalian sendiri, DM ke ataupun melalui ruang komen, menceritakan tentang kisah-kisah yang mereka merasa tertekan ke bagaimana? Ada. Dan kadang-kadang benda macam kalau macam untuk Han pula, kadang-kadang kita baca tu kita sedih tau. Kita macam macam mana ni kan, kenapa keadaan sampai jadi macam ni? Kita wonder tau, sebab kita pun nak buat sesuatu pun takat besar manalah kita mampu kan. Tapi kita tolonglah selagi. Han? Habis bateri? Ya, habis bateri. Apa hajat ni? Tolong apa? Okay, so apa tadi kita menolong. Kita boleh cuba tolonglah sedaya upaya kita. Cuba tolong tu kan sangat-sangat penting tau. Walaupun kita tak dapat nak tolong daripada segi keuangan dan sebagainya, tapi kata-kata juga membantu. Kadang-kadang orang tu hanya perlukan nasihat. Kadang-kadang kita nak buat kebaikan tu percuma je. But kita tolong each other lah. Okay, Han, tadi I rasa 8 jam lalu ni bila kita upload poster, kita akan live dengan Han dan juga Mek Yun. Ada seorang remaja bertanya, Amani Nurul. Dia cakap untuk Han,
siapakah yang sentiasa memberi semangat apabila ada masalah? Sebagai remaja, kita tak lari daripada mempunyai masalah. How to handle it? Bagaimana kita nak menangani masalah tersebut sebagai seorang remaja lah. Tu macam soalan Miss Universe tak? Okay, untuk soalan ni is actually is a good one. Tapi as cliche Han punya jawapan kan, untuk berbalik kepada ibu bapa lah. Kepada ibu bapa, sebab tak ada siapa yang kenal kita kecuali ibu bapa kita. Sejahat mana seterusnya pun, sebab kita cuma manusia yang melakukan kesilapan. Contoh kalau kita nak melakukan kesilapan, siapa je yang nak terima kita kalau bukan mak kita, kalau bukan ayah kita. Jadi kat situ kita berbalikkan kepada keluarga lah. And kalau ada kawan yang baik-baik dekat luar sana, tolong simpan good one. Dengar tu semua yang menonton, utamakan ibu bapa, sebab ibu bapa kita yang dah bersama dengan kita, kenal dengan kita, ada masalah, bagi tahu dia orang. Dan macam Han cakap tadi lah, kalau kita ada kawan yang baik, tak perlu beribu. Kalau ada 4 orang ke 3 orang, simpanlah yang 4 orang 3 orang. Kalau ada seorang pun, simpanlah yang seorang tu. Okay. So Faiz, kita ada apa? Thrill untuk dia orang kan tadi. Tapi kan sebelum tu, bila kita bercakap tentang tekanan ni kan, saya sebenarnya tertanya satu soalan lagi untuk Mek Yun. Macam kita tahu Mek Yun memang aktif upload ataupun memuat naik konten-konten di social media, tak kisah di TikTok ataupun di Instagram kan. Macam mana Mek Yun sebenarnya fikirkan idea konten bagaimanakah yang terbaik untuk followers Mek Yun tu? Adakah Mek Yun sekadar mungkin mengejar likes ataupun komen? Tapi Mek Yun tak mengejar like, saya rasa anda dah tutup like tu sekarang. Kan ada fungsi tu. So macam mana Mek Yun fikirkan konten-konten fresh untuk followers Mek Yun? Bagi Mek Yun fikir konten sebenarnya kan, dia macam konten ni, kita tak boleh fikir banyak-banyak tau pasal konten ni. Dia bagi Mek Yun, Hello. Mek Yun kelah mata. Okay, kembali kita bersama Mek Yun. Sorry. Kembali kita bersama Mek Yun. Okay, sambung. Dengar ke tadi? Dengar. Tadi tu stop sekejap. Saya cakap apa je tadi? Konten. Dia bila start tu lupa semua. Okay. Bila Mek Yun buat konten tu, apa yang Mek Yun fikir kan? Okay. Bagi Mek Yun, konten ni kita tak boleh fikir banyak. Sebab lagi kita fikir banyak, lagi dia jadi macam very, orang kata, contohnya kalau dari segi entertainment, macam saya buat konten yang macam dapat menghiburkan pengikut. Dia kalau fikir banyak, dia lagi menjadi macam tak natural. Jadi macam saya, bila saya fikir, contohnya macam sekarang saya tengok duduk, saya ada satu idea, saya akan terus buat. Saya akan terus macam buat, just like orang kata spontan je, just record buat. And bagi Mek Yun, Mek Yun tak, sebenarnya tak kisah sangat lah pasal likes dengan comments ni, sebab dia punya motif tu bukannya nak mengejar likes ataupun komen. Dia ingin nak sampaikan message ataupun nak, it's just like macam niat, macam Mek Yun macam niat just nak when it comes to like entertaining punya content, okay, konten yang menghiburkan, niat Mek Yun adalah untuk menghiburkan pengikut. Dan kalau dari segi yang dapat memberikan inspirasi, dan niat adalah itu je, untuk memberikan inspirasi atau motivasi. Tak kira lah berapa likes ke, berapa comments ke, yang tu memang tak masuk dalam buku lah bagi Mek Yun. Itulah, kita sebenarnya bila tak kisahlah popular ataupun tidak kan, sebenarnya bila kita bertindak untuk memuat naik sesuatu di social media tu, itu adalah salah satu tanggungjawab kita juga. Apa benda yang kita upload, tak kisahlah video ke, foto ke, status, sebenarnya benda itu adalah satu tanggungjawab kita sebagai seorang individu. Kita perlu bertanggungjawab terhadap perkataan yang kita keluarkan, image yang kita paparkan, semua tu. Okey, macam yang Ain cakap tadi sebelum kita ke soalan Mek Yun tadi, apa tu, kita sebenarnya ada game sikit dengan korang. Just a simple game. Walaupun tak ada hadiah, tetapi it's just very fun.
Okay. Sebenarnya mereka yang tengah menonton sekarang pun boleh bermain sama juga. Korang boleh teka di ruang komen. Korang boleh tulis kat situ cepat-cepat. And then kita akan tengok siapa yang betul, siapa yang salah. Alright Ain, cara untuk bermain game ni adalah kita akan paparkan 12 image yang telah di-crop atau dah dipotong kecil. Dan korang kena, siapa cepat dia dapat, teka apakah perkara tersebut. So kita akan kira siapa yang menang nanti. Ada di antaranya mungkin ada individu, ada orang, ada juga lokasi, ada juga makanan. Tetapi semuanya berkaitan tentang Malaysia yang menjadi kebanggaan Malaysia. Kalau orang tengok tu orang tahu tu Malaysia. Okay. So kita punya cameraman kita dah ready ke? Ayuh kita. Ayuh. Gambar pertama. Apa tu? Sejenis makanan. Kuih. Kuih gapo? Apa ni Tak ada hint negeri mana ke? You tak tahu kuih gapo. Betul. Dia ada kuah. Ada kuah? Dia ada kuah. Ada kuah sate. Pulut ke? Bukan pulut. Sekejap. Bukan. Dia haiwan yang berenang-renang. Haiwan yang berenang-renang? Bukan. Apa dia? Kuih apa yang ada perkataan haiwan? Ada nama haiwan dalam tu. Apa? Tak boleh? 5, 4. Guys, cuba buka sikit gambar tu. Buka sikit. Zoom out sikit. Masalahnya dah ramai orang teka dah ni. Dah ramai orang teka dah. Buka gambar. Kameraman kita bagi gambar full. Tak tahu juga. Apa tu? Apa? Apa nama ni? Apa nama dia? Padak berendam. Apa? Sorry? Apa dia? Padak berendam. Okay. Muka kedua orang macam terkejut. Tak tahu macam mana ni. Dia macam, itulah nama kuih tu. Okay. Kamu tahu kan? Okay, kita ke gambar yang seterusnya. Apa ni? Sekejap. Yang ni dekat ni apa tu Fraser Hill pula. Dekat Penang. Apa tu Penang Hill. Okay, siapa tu? Itu ialah train kan, dia punya train untuk satu markah untuk venue. Kereta kabel. Yes, kereta kabel. Apa Han okey. Memang teruk pun bab game-game teka-teka ni. Okay, kita ke gambar yang seterusnya. Niko. Okay. Han dah sebut dulu lah. Satu markah untuk Han. Rasa Han tak nak kalah ni. Niko David. Alright. Okay, kita ke gambar yang seterusnya. Apa permainan dia apa ni? Kejap. Permainan apa ni? Gasing sas. Gasing apa? Gasing tali tu kan? 2-1. Han 2, Mek Yun 1. Gasing kat sekolah agama. Tantap tutup kopi. Saya ingat yang main yang instrumen muzik tu. Bukan. Gamelan ni kan. Nanti cepat kita buka gambar penuhnya. Kameraman kita. Adalah rupa gamelan sikit tadi. Tapi hebat kan. Dia nampak benda tu dia tahu. Gasing. Sebab dulu Mak Han bising. Kau ni berlubang-lubang lah lantai tu. Ketang. Sebab dia kena dia. Sepatutnya kena main kat tanah. Okay. Yang saya main gasing tu yang bawah tu ada macam apa tu like dia tajam paku. Hot tu gasing samah tu. Gasing samah ni mahal sikit ah. Hot ni mahal. Tapi tanya tahu tak samah tu gapo? Berapa? Samah tu berapa? Han berapa? Samah tu apa? What's that? Tahu tak apa samah dalam dialek Kelantan? Samah is 50 sen. Tak apa, kita berdua Han. You seorang je tak tahu. Kalau pergi Kelantan, tiba-tiba beli makanan kan, tanya makcik tu kan, makcik berapa ringgit ni? 3 amah.
3 hamba. Okey. Itu berapa Han? Itu berapa? 3.5. Berapa? Yes, betul. Okey. Habis education Kelantan kita gambar yang seterusnya pula. Apa ni? Apa ni? I pun tak tahu apa ni weh. Itulah I tak tengok lagi gambar ni. I rasa ni adalah tempat pelancongan. Dia ikon tempat pelancongan. Cuk, nampak apa Cuk? Nampak macam bumbung gitu. Okay, dia macam bumbung and then dekat atas macam langit. I rasa benda ni besar. Okay, I dah tahu dah. I rasa Wow, benda ni ke? besar. Bukan Dia wow. dia adalah haiwan. Haiwan. Dia adalah satu ikon. Kalau kita pergi negeri tu, Kelang. orang akan ambil gambar. Kelang. Yes. Apakah itu? Tempat apakah ini? I cannot. Di manakah letaknya Langkawi. Kelang itu? Betul. Dua Mek Yun, 2 Han. Okay, kita ke gambar. Hebat. Uish. Okay. ABC. Betul lah. Cendol. Tapi bukan ABC. Gula Melaka. Dia sejenis air. Jenis air. Air? Macam teo ais. Hampir. Air mata kucing. Okay. Jauh sikit. Gambar. Kita besarkanlah gambar tu, cameraman. Gambar apa? Kopi. Kopi. Alamak. Dia tunjuk bak ais je yang kat atas tu. Nasib cakap kopi O. Nasib tak cakap Ribena tadi. Okay, kita ke gambar yang seterusnya pula. Batik. Malaysia jap. Ini ialah uniform, is it? Ini MAS. Batik lah, batik. So, siapakah yang menggayakannya? Allahuakbar. Kalau gambar kopi O pun tak tahu. Orang Nazin. Tak. Kerjaya apakah yang menggayakan? Pramugari. Betul. So Pak Isa pun tak bagi markah ni. MES. Siapa kedua tadi? Rasa dua-dua kot. Dua-dua sama lah. Okay, you catat tak Pak Is markah? Sekarang Mek Yun tengah 4, Han tengah 3. 3. Okay, kita ada gambar lagi. Gambar yang seterusnya. Yuna. Cepat gila. Cepat. Betul. Power lah. Han dia boleh detect mata. Okay, kita ada lagi, saya rasa kita ada lagi macam lebih kurang 4 ke 3 gambar. Kita ada 3 gambar lagi kan. Kita seterusnya pula. Gambar apa lagi? Kenapa? Airport. Airport. KLIA, betul. Okay. Satu markah kepada Han. Dia dah sebut KLIA. Han tengah leading ni. 4. Han tengah leading tu. Okay, kita ke gambar yang seterusnya. Mi kolok. Wow. Sekali. Bukan ke? Gila. Ni apa ni? Betul ke? Ni mi kolok Han. Mi kolok Yes. Mi kolok banyak bersih. Betul. Okay. Wakil Han tengok dia punya mi tu kan macam, ni aku kenal. Ni banyak mi kolok yang dia letak toge, letak tomato. Okay. Lainnya mi kolok dia. Okay. Gambar terakhir yang kita ada. Gambar terakhir kita ada. Pantai Patagah apa Mek Yun? Ni Pantai Cahaya Bulan ke? Bukan. Mega Mek Yun. Tengok pasir air tahu. Tengok pasir betul ke? Betul, serius? Tengok pasir je dah dapat dah jawapan. Tengok pasir dah dapat dah. Memang tengok pasir power lah. Pantai Cahaya Bulan. Macam mana tu? Last kita ada gambar. Ni satu ada pula. satu lagi. Siapa tokoh ni? Siapakah tokoh ini? Tokoh kemerdekaan. Tunku Abdul Rahman. Bukan. Ya, betul. Tepat sekali. Lain. Biasanya gambar dia yang macam Ni kita bagi gambar lain. So siapa yang leading? Siapa yang menang? Itu juga gambar terakhir. Dan mereka sebenarnya tie. Ya ke?
Rantai 6-6. Maksudnya masing-masing sama hebat. Okey, sama hebat. Adil So, lah. kita bagi ketepukan kepada semua diri masing-masing. Tapi kan, I tengok dekat dekat komen di Facebook ni, ramai betul yang turut sama meneka. Ada yang cakap tadi IO apa tadi? Kopi O Ice tu lychee kang. Lychee. Betul juga dekat kan tu. Kan? Kata dia macam lebih kurang lecehkan juga kan. Itulah. Alright, kita ada beberapa minit lagi untuk sesi Youth Talk Saya Remaja Malaysia pada malam ini. Tetapi sebelum kita wrapkan tadi untuk sesi pada malam ini, saya sebenarnya nak bertanyakan kepada Mek Yun dan juga Han sendiri. Kita di Malaysia ni macam kita cakap tadi, kita hidup bersatu padu kan. Kita tidak ada, walaupun ada perbezaan tetapi sebenarnya kita live as one entity. Kita hidup sebagai satu Malaysia di situ. Sebenarnya untuk Han dan Mek Yun sendiri, macam mana sebenarnya remaja di Malaysia ni ingin meletakkan perbezaan itu ke tepi dan bersatu padu untuk kebaikan diri sendiri, masyarakat dan juga negara? Sebab kita tahu ada pelbagai juga isu yang melanda Malaysia pada tahun ini yang mungkin mengancam perpaduan. So macam mana kita nak elakkan benda itu daripada terjadi di kalangan remaja Malaysia? Okey, bagi Mek Yun lah. Bagi pendapat Mek Yun rasa benda ni kita kena pupuk sejak kecil lagi sebenarnya. Betul. Semangat semangat satu Malaysia ni kita kena pupuk sejak kecil lagi. Dan benda ni sangat penting untuk diterapkan dalam sekolah. Dan juga bagi sifat macam orang kata untuk diri sendiri pula, kita janganlah tengok macam saya nak bergaul dengan kaum sendiri je. Tak boleh macam tu lah sebab macam Han mention sebelum ni kan, dia macam kalau kita susah ke apa, dia macam dia melibatkan semua kaum macam tu. Jadi kalau kita nak susah, kita susah sama-sama. Kalau nak senang sama-sama lah. That is how bagi Mek Yun macam mana kita nak maju lah sebagai satu negara. Betul. Kalau macam untuk Han pula, Han punya point pun mungkin lebih kurang dengan Mek Yun je. Sebab benda kalau kita nak cakap pasal perpaduan dan unity ni, kita kena cakap melentur bulu dari rebungnya lah. And Alhamdulillah, Han rasa educationnya dekat Malaysia ni pun memang sangat-sangat bagus, yang di mana sekolah kebangsaan campurkan pelbagai kaum. Jadi daripada situ budak-budak kita belajar erti kerjasama tau. So kita kita buat projek sama-sama, kita main sukan sama-sama. Kita tak kisahlah apa kaum kita compete, tapi kita compete untuk kebaikan bersama. It's a healthy compete. Kalau remaja-remaja generation akan datang dapat belajar benda tu, InsyaAllah Malaysia akan sentiasa bersatu padu sampai bila-bila. Betul. Macam I tengok sekarang bila adanya sukan Olimpik sekarang kan yang tengah berlangsung ni, I nampak dekat Twitter ke dekat Facebook ataupun Instagram, semua orang bersatu padu untuk menyokong tim Malaysia. Tak kisahlah acara sukan apa pun, siapa yang bertanding, mereka akan sentiasa memberikan sokongan. So saya rasa itu adalah salah satu faktor yang membantu untuk menyatu padukan lagi kita sebagai satu negara. Macam Ain sendiri, macam mana Ain? Okay, I artis ke? Tak apa, I nak tanyakan you punya pendapat. Okay, bagi I lah Faiz kan, kita hidup macam masa Mek Yun dan juga Han dah bercakap tadi, yang kita ni hidup bersatu padu. Jangan pernah biarkan entiti lain ataupun orang kata ada anasir jahat yang cuba menyuntik racun ke dalam pemikiran kita sebagai remaja, sebagai anak muda Malaysia. Sebab kita tahu kadang-kadang ada orang sengaja melakukan tu untuk kepentingan peribadi, sedangkan mereka mengaut satu keuntungan untuk diri mereka di sebalik perpecahan itu. Kita lihat sendiri during PKP ni lah. Kita bantu orang tak kira agama. Kita bantu orang tidak kira kaum. Yang macam kita lihat di Kelantan hari itu kan, ada satu persatuan orang Cina membantu kaum-kaum yang ada di Kelantan. Orang Melayu pun datang. We have a trust. So jangan pernah biarkan satu anasir jahat untuk memecah belahkan kita sebagai rakyat Malaysia. Sebab at the end of the day, we have each other. Kita jaga kita. Betul. Kita ada antara satu sama lain. So
orang kata yang negatif tu kita tolak tepi, kita pandang yang positif. Sebab kita satu Malaysia, satu negara yang sama. Kan? Betul. Itu bagi I lah. Bagi you pula macam mana? I nak tanya you pula. Bagi you macam mana? Ya, I dah jawab tadi. Sukan itu adalah satu penyatuan. Tak. Sebenarnya bukan hanya sukan saja, tetapi bagi I, kita ada pelbagai faktor yang boleh menyatu padukan kita. Macam seperti sepanjang sesi ni tadi, kita banyak bercerita tentang makanan. So, itu adalah salah satu faktor yang menyatu padukan rakyat. Tak kisahlah daripada mana mereka datang ataupun latar belakangnya. Kita always open to try new food di Malaysia, makanan-makanan negeri lain. So, sebenarnya selain daripada makanan sukan tu, banyak lagi faktor-faktor yang sebenarnya menyatu padukan kita. Cuma kita tak sedar. Dan apabila kita terperasan ataupun tersedar yang sukan itu menyatakan kita, makanan itu menyatakan kita, kita akan lebih menghargainya, kita lebih appreciate kita adalah salah seorang rakyat Malaysia. Betul. Alright, guys. Terima kasih sebenarnya saya nak mengucapkan kepada Mek Yun dan juga Han Hakim terutamanya, dan juga kepada Fizrin kerana sudi bersama dengan sesi Youth Talk Saya Remaja Malaysia pada hari ini. Terima kasih juga kepada semua yang menonton sesi pada malam ini. Just a little bit daripada Han Hakim dan juga Mek Yun. Mungkin ada sedikit ucapan kepada mereka yang tengah menonton ni, terutama dalam musim pandemik ni. Apa antara yang korang nak ucapkan kepada mereka? Yun, you want to go first? Okay, thank you. Okay, saya just nak, first of all saya nak ucapkan terima kasih kepada pihak Majalah Remaja sebab sudi invite Mek Yun untuk this fruitful conversation live bagi Mek Yun. And to everyone yang tengah tengok kita orang punya live juga sekarang. Dan kepada semua orang, Mek Yun just nak nasihatkan bahawa duduklah dekat rumah kalau boleh, jangan keluar sebab sekarang ni pun kes semakin teruk kan. Walaupun ada setengah, walaupun dah ramai kena vaksin tapi kes masih meningkat. Okay, jadi kita jagalah diri, jagalah SOP, kalau boleh janganlah keluar, hanya keluar bila kita perlu beli barang keperluan saja. Dan just nak cakap sebab sekarang ni banyak kan macam isu perkauman ada jugalah KNT kan, pasal isu perkauman. Jadi Mek Yun just harap kita janganlah ada mentaliti yang macam tu, macam racist punya sifat lah. Sebab kita Malaysia, Malaysia dikenali sebagai satu Malaysia yang satu negara yang terdiri daripada pelbagai kaum, and we are always united. Jadi Mek Yun harap benda tu akan kekal lah. Betul tu Mek Yun. Bagi Han pula bagaimana antara ucapan Han? Okay, so kalau untuk Han pula, Han tak ada apa banyak sangat lah untuk bagi pesanan, sebab Han rasa Han bangga sebenarnya. Han bangga dengan keadaan macam mana Malaysia, rakyat Malaysia harungi masalah yang kita tengah sekarang. Han agree that setiap rakyat Malaysia kita ada jati diri yang sangat kuat. And Han harap kita sebagai rakyat Malaysia sentiasa ada jati diri itu dan perpaduan itu dalam diri lah. So kiranya susah senang kita go through together sebagai one nation, sebab kita pun datang daripada negara yang sama, tanah yang sama. Maka dengan itu let's help each other and make Malaysia a better place. Yes. Tak ada macam dengar dekat parlimen tadi, tapi tak yalah. I rasa better tadi. Better macam tu. Pengucapan mereka sangat lancar. I macam sampai terkejut macam okay. Dia macam dengar dengan teliti tadi. Alright. Okay. Okay, macam yang kita ada wawarkan awal-awal tadi, selain daripada Han dan juga Mek Yun, kita ada lagi 3 lagi personality yang bersama dengan kempen Saya Remaja Malaysia, iaitu Yashwin Saravanan, Umar Hisham dan juga Francisca Luhon James. Jadi video mereka berlima ni akan kita paparkan sepanjang bulan Ogos ni. So korang kena stay tune di social media Majalah Remaja untuk menonton apa benda yang mereka ingin perkatakan tentang Saya Remaja Malaysia. Dan selain itu saya pun nak kongsikan sikit tentang beberapa pertandingan yang remaja akan anjurkan sepanjang kempen Saya Remaja Malaysia pada kali ini.
So ada 3 sebenarnya pertandingan kita akan anjurkan sepanjang bulan Ogos untuk korang sertai secara online. Kita akan, satu adalah meminta korang untuk berbalas pantun di TikTok. So nanti kita akan update semua ni. Kita ada pertandingan pantun di TikTok. Kita juga ada pertandingan menulis esei. Tajuknya apa? Ada masuk tu. Han boleh masuk. Lagi. Boleh lepas lagi umur you pun lepas lagi. Pertandingan menulis esei dan korang boleh berpeluang untuk menerangi hadiah lumayan. Dan pertandingan terakhir yang kita akan anjurkan adalah pertandingan pengucapan awam ataupun public speaking. So saya tahu dekat Malaysia ni ramai remaja yang boleh bercakap. Macam Han dan Mek Yun ni boleh bercakap dengan lancar. So kita nak test korang punya skill pengucapan awam korang. Nanti kita punya finalis seorang Mek Yun, seorang Han. Finalis. Rasa boleh jadi juri kot. Dah hebat sangat tak ada bertanding. Ya, mungkin. So, okay. Kalau korang nak tahu lebih lanjut lagi mengenai pertandingan-pertandingan ini, kita akan update dari semasa ke semasa di social media Majalah Remaja. So korang just kena stay tune dan tahulah kita akan update from time to time lah. Tapi sebelum kita 1 Ogos. Ya, bermula 1 Ogos ni. So, sebelum kita beredar daripada sesi pada malam ini, saya nak ucapkan terima kasih sekali lagi dan sentiasa kekalkan kendiri, amalan kendiri tu. Kena stay safe, duduk di rumah dan sentiasa kita jaga kita. Dan juga kita Remaja Malaysia, #Remaja Malaysia. Yes. #Remaja Malaysia, #kita Malaysia. Terima kasih Han, terima kasih Mek Yun. Assalamualaikum. Terima kasih semua. Terima kasih everyone. Selamat malam. Boleh pergi Rabu Bye. Ajak.